Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita dalam pembelajaran Maya online pada pagi ini, insya-Allah. Jadi pembelajaran kita pada hari ini adalah pendidikan Islam tingkatan 5 dalam bidang fiqh. Pelajaran ke-12 ini perkahwinan, unit 1, dan untuk kali ini siri 1. Baiklah pelajar-pelajar sekalian, mari sama-sama kita sebelum memulakan pembelajaran pada hari ini, sama-sama pelajar duduk dalam keadaan yang tenang dan tertib. Kemudian mari kita mulakan dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik alaihi wa sallim. Okey, kita sama-sama mulakan dengan doa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa amalan mutaqabbala. Dan pastikan bersama pelajar sekalian ada bersama dengan peralatan yang sesuai untuk pembelajaran, seperti buku teks, buku rujukan dan sebagainya, alat tulis. Seterusnya yang penting sekali ialah ikhlaskan niat belajar kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah ilmu yang diperolehi berkat dan juga untuk kejayaan dunia dan akhirat, untuk kejayaan dalam peperiksaan dan juga dalam kehidupan seharian. Baik. Seterusnya kita sama-sama perhatikan standard kandungan yang kita akan pelajari pada hari ini, iaitu 4.26, merumus mengenai perkahwinan serta mengamalkan secara beradab dan istiqamah. Kemudian dalam standard pembelajaran kita akan menyentuh berkaitan dengan menyatakan maksud perkahwinan daripada 4.26.1 sehingga 4.26.5. Kemudian menjelaskan dalil galakan berkahwin, menjelaskan hukum berkahwin, menerangkan hikmah perkahwinan, menjelaskan golongan wanita yang haram dikahwini. Baik, kemudian kita terus kepada standard yang pertama tadi, ialah maksud pembelajaran. Tadi maksud perkahwinan, kita tengok akad yang menghalalkan persetubuhan antara lelaki dengan perempuan menurut hukum syarak. Ada 3 kat sini, iaitu dia adalah akad apa menghalalkan persetubuhan, kemudian di antara lelaki dengan perempuan menurut hukum syarak. Jadi pelajar perlu ingat konsep ataupun maksud ini. Kalau maknanya kalau tidak melalui akad yang tidak melalui hukum syarak, maknanya dia telah tidak menjadi halal, maka tergolong dalam zina yang kita sebutkan sebagai jenayah. Baik, kemudian dalil galakan berkahwin. Dalil di sini daripada firman Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum. Dan kahwinkanlah orang bujang di kalangan kamu dan orang-orang yang soleh daripada hamba-hamba kamu, lelaki dan perempuan. Ini galakan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian galakan daripada Rasulullah SAW, daripada hadis Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, Ya ma'syaras syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj. Wa man lam yastati' fa alaihi bis-shaumi fa innahu lahu wijaun. Cantik sekali gesaan ataupun galakan daripada Rasulullah SAW, yang mana kita lihat Nabi menegaskan bahawa wahai pemuda, sesiapa yang berkemampuan dalam kalangan kamu menyediakan belanja kahwin, maka hendaklah berkahwin, kerana berkahwin itu dapat menutup pandangan daripada melihat maksiat dan memelihara kemaluan, yakni daripada melakukan zina. Sesiapa yang tidak mampu, maka hendaklah berpuasa. Sesungguhnya puasa itu dapat mengurangkan hawa nafsu. Jelas terlihat di sini galakan daripada Rasulullah SAW dan juga daripada Allah SWT tadi berkaitan dengan peri pentingnya perkahwinan yang boleh menjaga maruah dan juga meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala juga.
Baik, pelajar-pelajar, sekarang kita lihat hukum berkahwin. Hukum berkahwin terbahagi kepada, walaupun dah ada galakan daripada Allah dan Rasul, kemudian dia berpecah kepada hukum-hukum yang tertentu. Dalam hukum Islam ini biasalah hukum merujuk kepada pertama sekali ialah harus. Bagaimanakah hukum berkahwin ini harus? Tiada desakan atau halangan untuk berkahwin. Maknanya bagi dia, suasana dia, keadaan dia, situasi dia, tidak ada perkara yang mendesak untuk dia berkahwin, dan tidak ada yang menghalang dia untuk berkahwin. Kat sini kita akan jumpa nanti di hujung nanti berkaitan dengan apa itu desakan dan apa itu halangan. Baik, kemudian sunat. Hukum asal dia adalah sunat. Sunat apa dia? Mempunyai keinginan untuk berkahwin dan mampu menyediakan nafkah zahir dan batin. Ada keinginan untuk kahwin, mampu. Jadi sunat dia berkahwin. Itu sebab Nabi kata tadi, bagi pemuda-pemuda yang ada keinginan dan mampu, maka dia berkahwin. Tak mampu, dia kena berpuasa. Baik, seterusnya nanti kita tengok wajib. Bilakah hukum berkahwin ini menjadi wajib ke atas seseorang itu, baik lelaki maupun perempuan? Bila dia bimbang akan terjerumus ke dalam kemaksiatan sekiranya tidak berkahwin dan mampu untuk memberi nafkah zahir dan batin. Dia dah mampu tapi dia bimbang. Sekeliling dia boleh, bila-bila masa sahaja dia boleh terjebak dengan maksiat. Kalau tak kahwin, kemungkinan besar dia boleh melakukan zina. Ini berbagai-bagai keadaan, sama ada dia sekelilingnya ramai perempuan yang menggoda dan sebagainya, sedangkan dia mampu, maka wajib bagi dia kahwin ketika itu. Baik, makruh berkahwin bila, iaitu mempunyai keinginan untuk berkahwin tetapi tidak mampu memberi nafkah untuk pasangannya, seperti mengidap mati pucuk ataupun berpenyakit. Dia ada keinginan tapi tak mampu, tak mampu nafkah, tak mampu juga dari segi kesihatan dia, dia maka ketika itu dia makruh kalau dia berkahwin. Kahwin tetap sah tapi hukum jadi makruh. Sama dengan ini, sama dengan haram. Bagaimana situasi berkahwin menjadi haram? Kita lihat di sini, bertujuan untuk menzalimi atau memudaratkan pasangannya. Sedangkan perkahwinan ini kita tengok seronok dan suka, tetapi kalau ada niat di antara satu sama-sama, ada khususnya lelaki lah, khususnya si calon suami, dia bertujuan untuk menzalimi pasangan, begitu ataupun perempuan lah. Jadi ketika itu hukumnya haram berkahwin. Kahwinnya sah tapi hukumnya berlaku haram. Baik. Selanjutnya kita lihat hikmah perkahwinan. Pertamanya, memenuhi tuntutan batin yang merupakan fitrah manusia. Fitrah manusia memang Tuhan jadikan berdua-dua dalam dunia ni. Kita lihat semuanya, asalkan makhluk, dia pastinya berdua. Kita lihat suka duka, kan? Suka duka, ada dunia, ada siang malam, dunia akhirat, ada hidup, ada mati. Jadi begitulah dalam tuntutan ini, fitrah manusia ini, lelaki perempuan, perempuan lelaki. Jadi untuk memenuhi tuntutan batin ini, inilah hikmahnya daripada perkahwinan. Sebab kalau tidak melalui perkahwinan, maka dia tergolong dalam maksiat, yang kita katakan zina dan sebagainya. Yang kedua, hikmah perkahwinan ialah memelihara diri daripada keruntuhan akhlak dan pelbagai gejala sosial yang boleh mencemarkan maruah. Kita lihat hari ini memang berlakunya gejala-gejala sosial ini adalah berpunca daripada bagaimana manusia ataupun seorang hamba mengurus diri dan juga hawa nafsu dia. Kalau diurus, dituntun dengan baik, maka baiklah jadinya. Kalau diurus dengan buruk, maka timbullah gejala sosial. Jadi perkahwinan ini adalah untuk menyekat daripada keruntuhan akhlak dan berlakunya gejala sosial. Baik, hikmah yang ketiga, memelihara keturunan yang baik untuk generasi yang akan datang. Ini penting sangat. Perkahwinan ini akan membetulkan keturunan-keturunan manusia ataupun zuriat untuk mewarisi kehidupan yang akan datang. Kalau tidak berlaku perkahwinan ataupun cacar merbah dalam kehidupan, maka tidak, di sana akan berlakunya porak-peranda di antara siapa anak, siapa bapa dan sebagainya. Ini rosak sistem kehidupan.
Mewujudkan ketenangan jiwa melalui hubungan cinta yang halal. Tuhan dah jadikan dalam diri manusia ini mahabbah, cinta di antara satu sama lain, khususnya kecintaan lelaki dan perempuan perlu dimelalui saluran yang betul, iaitu perkahwinan yang telah disyariatkan dalam Islam. Dan yang kelima, menghindari perbuatan seks secara bebas yang boleh membawa jangkitan penyakit. Kita sedia maklum, anak pelajar bermaklum bahawa hari ini banyak punca-punca penyakit ini datangnya daripada persoalan seks bebas. Kenapa berlaku macam tu? Kerana tidak melalui perkahwinan yang sah. Kita lihat macam penyakit AIDS, sifilis dan sebagainya. Baik. Seterusnya kita tengok golongan wanita yang haram dikahwini. Siapakah wanita yang haram dikahwini? Kan? Bagi wanita pula, siapakah lelaki yang haram dikahwini? Dia terbalik macam tu je. Kita tengok pertamanya ialah haram selama-lamanya, kemudian haram sementara. Ada dua keadaan golongan yang besar, haram selama-lama, haram sementara. Baik, haram selama-lama ni adalah keturunan, penyusuan dan juga persemendaan. Persemendaan ini dia berlaku disebabkan perkahwinan. Istilah persemendaan itu ialah berlaku disebabkan oleh perkahwinan. Baik, kita lihat huraian atau perincian berkaitan dengan haram selama-lamanya. Kan? Pertama sekali ialah haram keturunan. Kerana keturunan, kemudian penyusuan dan juga persemendaan. Kita lihat di bawah keturunan siapa dia? Ibu, nenek dan ke atas. Pelajar boleh faham nenek dan ke atas ini, nenek, moyang dan seterusnya ke atas. Sampai dah orang tua-tua pun tetap dalam hukum, selagi dia berada dalam keturunan, dia kategorinya haram. Anak perempuan, kemudian cucu perempuan, kan? Adik-beradik perempuan seibu sebapa atau seibu. Adik-beradik dikira semua sekali. Dalam hukum disebut macam tu. Anak perempuan daripada adik-beradik lelaki atau adik-beradik perempuan, sama ada seibu sebapa atau seibu. Ini adalah anak saudara. Kan? Ini adalah kategori-kategori yang haram kahwin kerana keturunan. Kan? Yang mana yang ini pun dalam Islam, dari segi fiqh, mereka ini tidak membatalkan air sembahyang ataupun wuduk kita. Itu sebab dia haram berkahwin. Dari segi penyusuan, ibu susuan, ibu bagi ibu susuan dan ke atas, ini nenek susuan. Ya. Ibu kepada ibu susuan, nenek susuan. Dia sebenarnya kalau kita lihat di sini, dia ada persamaan dengan keturunan. Cuma tambahnya ialah bila ada berkaitan dengan susuan. Susuan ini ialah seseorang perempuan yang orang asing asalnya, dia telah menyusukan seseorang bayi itu yang masih menyusu ibu sahaja, ya, sebanyak 5 kali kenyang, maka dia naiklah taraf ataupun bertaraf anak susuan, dan yang menyusu itu jadi ibu susuan. Ibu bagi suami, ibu susuan dan ke atas. Ibu bagi suami, ibu susuan dan ke atas, semua kali ke atas sampai nenek dia pun tak boleh. Anak-anak ibu susuan, anak-anak ibu susuan itu menjadi adik-beradik susuan dia. Sama adik-beradik susuan. Anak saudara daripada adik-beradik susuan, asalkan berkait dengan dia, semuanya diharamkan kepada dia. Adik-beradik ibu susuan, adik-beradik ibu dia, mak saudara, mak saudara susuan. Adik-beradik bagi suami ibu susuan, pun jadi bapa saudara susuan dia. Dia berkait sama dengan persoalan keturunan dan juga penyusuan. Baik, yang sini lain sedikit kita tengok. Kita lihat persemendaan. Ya, ibu tiri dan ke atas. Ibu tiri dan ke atas, mana ibu tiri di atas ibu ialah nenek tiri, moyang tiri dan seterusnya. Persemendaan. Asalnya tidak ada masalah apa-apa, boleh kahwin, tapi bila berlakunya perkahwinan, perempuan itu telah menjadi, kita berkahwin dengan anak dia, maka yang ibu itu menjadi ibu mertua. Ataupun yang ini hadis tentang ibu mertua. Ibu mertua ini nasab atau susuan sama sahaja, ya, persemendaan. Dan susuan pun diharam, dalam keturunan pun diharam, kan. Baik, ibu mentua ni ada orang bertanya, orang silap faham. Bagaimana kalau kita telah pun
kita berkahwin anak dia mati ataupun anak dia diceraikan, bagaimana status kita dengan ibu itu? Dia tetap ibu mentua selama-lamanya. Bukan bekas ibu mentua. Dia tetap ibu mentua walaupun berlaku perpisahan dengan anaknya. Anak tiri apabila ibunya telah disetubuhi, ni kena pasti betul-betul. Anak tiri apabila ibunya dia kahwin ada anak tiri dan ibu telah disentuh, maka anak itu menjadi anak dikira seolah-olah macam anak dia dan haram selama-lamanya. Disebabkan perkahwinan inilah menantu perempuan dan ke bawah. Begitu juga dengan menantu dengan bapa mentua, bapa mentua, ibu mentua, hukumnya ialah haram selama-lamanya untuk berkahwin. Baik. Saya ingat pelajar-pelajar boleh faham dan cuba perhatikan betul-betul susunan-susunan ini. Baik, di sana ada haram sementara. Haram sementara bagaimana? Kita lihat perempuan yang ada hubungan nasab dengan isteri dalam satu masa. Kan? Isteri ada 2 orang adik-beradik, perempuan juga kita kahwin dengan dia, maka adik dia itu haram sementara dia masih ada. Sementara isteri itu masih lagi kakaknya isteri seseorang itu, maka adiknya haram bagi lelaki suami itu. Tetapi jika berlakunya perpisahan, perceraian ataupun kematian dan sebagainya, perpisahan, maka adiknya itu menjadi halal semula bagi dia. Dia haram sementara itu, lepas tu dia halal balik. Baik, perempuan yang masih isteri orang, isteri orang dia haram bagi seseorang. Apabila dia bercerai, dia berpisah, dia tidak lagi menjadi isteri orang, maka dia halal kepada orang lain untuk berkahwin dengan dia. Simple fahamnya. Kemudian perempuan musyrik sehingga dia masuk Islam. Semua perempuan yang musyrik, yang bukan Islam, haram bagi orang Islam. Ini sementara. Bila halal dia? Bila dia masuk Islam. Isteri yang ditalak 3 sebelum dia berkahwin, kemudian bercerai dan habis tempoh iddah dengan suami baru, baru dia menjadi halal. Dia sebab talak 3 ni haram berkahwin dengan dia. Bila berlaku halalnya, bila dia berkahwin dengan orang lain, kemudian bercerai, habis tempoh iddah dengan suami lain itu, baru boleh halal semula dengan dia. Dia ada pusingan dia. Ini yang dikatakan haram sementara tadi. Baiklah, pelajar-pelajar sekalian, untuk siri pertama ini, setakat ini sahaja kita bertemu, dan insya-Allah kita akan bertemu dalam siri yang seterusnya, iaitu siri kedua dan ketiga. Selamat belajar dan selamat maju jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.